Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan jika engkau di dalam masjid, maka hendaklah engkau berniat iktikaf pada antara maghrib dan isyak itu kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'takafa nafsahu fima bainal maghribi wal isya fi masjidin jama'ah lam yatakallam illa bi salatin aw bi qira'ah kana haqqan 'ala Allah ay ya'ni lahu fasrayn fil jannati masiratu kulli qasrin minha 100 'am wa yaghrisa lahu bainahuma ghirasan law tafahu ahli dunya lawasi'ahum. Hadis diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Barang siapa mengiktikafkan dirinya pada antara maghrib dan isyak di dalam masjid yang tempat sembahyang berjemaah pada hal tiada berkata-kata, melainkan dengan mengucap salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan membaca Quran, nescaya adalah ia hak atas Allah Ta'ala bahawa memperbuat baginya 2 mahligai di dalam syurga, luas tiap-tiap satu daripada keduanya itu perjalanan 100 tahun, dan menanamkan ia baginya pada antara keduanya mahligai itu akan pohon kayu. Jikalau mengelilingi akan dia pohon oleh ahli dunia, nescaya luas akan mereka itu, yakni telus. Hadis ini menceritakan tentang kelebihan i'tikaf. I'tikaf ni kita hadir dalam masjid rumah Allah, walaupun tidak duduk sekejap saja, dengan niat di dalam hati untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam masjid-masjid dia letak papan tanda depan peringatan supaya kita niat iktikaf. Kalau kita masuk saja tak niat iktikaf, dapat fadilat lain lah, fadilat sembahyang jemaah saja. Tapi niat iktikaf dapat fadilat yang suku. Mana-mana masjid lah, tak kira Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi ataupun lain-lain masjid. Masjid besar, masjid kecil, masjid comel, masjid tak comel, masjid papan kayu gereja, masjid kristal, tak kira. Lalu dia itu jadi masjid, jadi rumah Allah, sah niat iktikaf. Lain pada ni tak sah. Kita niat iktikaf di atas buah patah batu buruk, tak boleh. Ataupun dekat konsert niat iktikaf tak boleh. Pasal ni rumah Allah. Rumah Allah, orang yang datang ke rumah Allah niat kerana Allah, boleh pahala dah. Sama telah lagi niat iktikaf pula. Lepas tu kalau kita nak mari ke rumah Allah, mari dengan niat yang ikhlas. Kalau kita mari ke rumah Allah, mari surau, mari masjid, niat nak ikhlas, mati tercabut iman. Nak mati tak boleh mengucap la ilaha illallah. Banyak sahabat yang kita temui, orang yang tidak ikhlas di dalam hidupnya, berpura-pura menghadap Allah Subhanahu wa taala, berpura-pura sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa taala, mati tak boleh mengucap la ilaha illallah, tercabut iman, tanam kubur Islam, tapi bila tanam menghadap kepada matahari naik, kekal di dalam api neraka bersama Firaun, Haman, Qarun dan bapak-bapak munafikin. Jadi orang yang iktikaf di dalam masjid Allah ni, dalam satu hadis kata Tuhan akan beri dia 2 buah rumah. Rumah dalam syurga. Tak sama dengan rumah dalam dunia ni. 2 bilik, 3 bilik, tak lah. Rumah yang sangat besar, yang Allah Ta'ala tanam pula pokok di hadapan rumah tu. Pokok tu kalau semua manusia keliling pokok teluh. Besarnya batang pokok. Maka bila masuk waktu isyak, maka hendaklah sembahyang 4 rakaat. Yang 2 rakaat diniatkan sunat, yang demikian niatnya usalli rakataini akibal azani sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat kemudian daripada yang sunat kerana Allah Ta'ala Allahu akbar. Setelah itu maka hendaklah sembahyang 2 rakaat muakkad isyak. Demikian niat usalli rakataini sunnatal isyak qabliyatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja ku sembahyang 2 rakaat sunat isyak dulu daripadanya kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar. Sunat isyak
qabliyah ni sunat muakkad, sunat yang banyak pahala. Tiba-tiba kita tak dam nak semayang sunat muakkad, lepas pada kuliah, lepas pada ceramah orang qamat selalu, maka sunat kita qada selepas solat isyak. Nah, boleh qada lagi. Nah, tak dam lah pasal orang qamat selalu dah. Dah, tak payah balah dah. Dia boleh buat lepas isyak. Dah. Ni kata guan ni tak dam nak semayang sunat, leceh semua. Aku ada bunyi gitu. Dah. Khabar sudah lepas isyak boleh qada. Nah, kerana Rasulullah SAW sembahyang qabliyah zuhur selepas daripada solat asar. Nah, Nabi qada. Setelah itu maka semayang fardu isyak. Setelah itu maka membaca puji-pujian yang dibaca kemudian daripada semayang 5 waktu, iaitu mengucap astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali hingga akhirnya, seperti yang tersebut dahulu itu. Astaghfirullahalazim paling kurang. Astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah yang sangat agung. Yang maha agung hanya Allah Ta'ala seorang. Yang maha besar hanya Allah Ta'ala seorang. Jangan kita kata saja astaghfirullahalazim, tiba-tiba manusia lebih besar lagi. Tak. Allazi la ilaha illahu, yang tiada Tuhan melainkan dia. Dialah Tuhan. Dialah yang sebenarnya. Orang kafir sembah tu bukan Tuhan tu. Orang Hindu sembah ni cerah nanjur, atak-atak surah dia 30-40 ekor atau ekor. Tu bukan Tuhan, tu seming dia panggil. Seming cap buaya. Orang kafir sembah tu, tak kau merah tu buah taumah, buah depan rumah dia, buah liling pula, buah garu, buah 5 3 tip tu bukan Tuhan. Tu plastik. Nah, masa kita beli tu boleh pilih nak Tuhan plastik ke? Nak. Atau nak besi. Plastik mahal sikit. Nak Tuhan plastik. Seolah-olah gitulah. Dia pun beri 15 riyal kapur Cina. Nah, bukan Tuhan tu. Al-Hayyu, yang hidup. Dia hidup. Kau dah hidup. Nah, hidup keras itu. Kita ambil tukur, kita katok. Patah hidung tak kong. Ada apa-apa. Panggil tukang, tambah seming baru. Nah, dia tak hidup. Al-Qayyum, yang gagah, yang tidak memerlukan pertolongan orang lain. Wa atubu ilaih, aku taubat kepada Allah. Taubat ni kena ada sama lah. Dan kalau kita duk buat kerja maksiat, niat lagi nak buat maksiat, niat nak buat maksiat, niat nak buat maksiat, niat nak buat deraka, dah taubat macam mana? Tak. 3 kali hingga akhir seperti yang tersebut dahulu itu 3 kali. Setelah itu maka semayang 2 rakaat sunat muakkad ratibah, yang kemudian dari isyak, demikian niatnya. Salli raka'ataini sunnatul isya' ba'diyatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Baca olehmu pada rakaat pertama kemudian Fatihah surah As-Sajdah, iaitu Alif Lam Tanzil, dan pada rakaat yang kedua kemudian dari Fatihah Tabarakallazi biyadihil mulk surah Al-Mulk, atau baca pada rakaat pertama kemudian daripada Fatihah surah Yasin, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah surah Dukhan. Ni berat-berat belaka ni. Nak baca lagu mana? Semayang malah dah. Semayang sunat malah dah. Hak fardu pasal orang semayang ramai, payah tak? Kalau tak semayang tak. Kita mari solat fardu tu penuh masjid. Ingat Tuhan terima belaka dah. Tuhan terima hak ikhlas. Lillahi ta'ala, tak ada tujuan lain. Tak ada tujuan lain, tujuan cari makan, tujuan kerana tu kerana ni tak ada. Dah. Hak ikhlas Tuhan terima bersih. Ikhlas mana hak bersih lah. Dengan tujuan lain. Nah. Allah je kenal hati kita. Kita lihat tipu dia. Tak kata Allah SWT yang menciptakan manusia. Sama manusia lah kenal muka nawak, muka lebong. Boleh kenal muka lebong lain, muka dia, mata lain, mata dia. Dia boleh kenal. Kalau muka nawak. Nah, sama manusia kenal. Nawak. Pelakong. Nah, dah kalau Allah lebih lagi. Nah, yang mengetahui siapa dalam hati manusia. Maka sekalian demikian itu dipilih kelebihannya itu datang daripada Nabi SAW. Maka kemudian daripada 2 rakaat ratibah yang muakkad itu, maka hendaklah engkau semayangkan 4 rakaat pula. Kerana sabda Nabi SAW, man shalla qabla zuhri 4 kana kaman tahajjada min lailatin, wa man shallahunna ba'da al-isya kana kamithlihinna min lailatil qadar. Barang siapa semayang 4 rakaat dulu daripada semayang zuhur,
maka adalah seperti mengerjakan sembahyang tahajud daripada semalam malam itu. Dan barang siapa sembahyang 4 rakaat kemudian dari sembahyang Isyak, adalah seumpamanya itu dari sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Kalau hak jenis baru nak belajar sembahyang fardu, jangan banyak lagi hak sunat-sunat. Tak. Pasal banyak tinggal zaman dulu ni hak fardu ni. Maka tinggal dulu hak sunat. Kalau berasa lebih rajin, qada hak fardu. Qada hak fardu. Lepas pada sembahyang Zuhur, buat pula 4 rakaat lagi qada sembahyang fardu. Sunat tu relax dulu. Kita ni orang penjenayah ni. Tak, baru nak masuk. Nak mendekati Allah. Rasa banyak sunat-sunat ni. Kalau ada lagi kita baru-baru ni tang banyak lalu. Tak, 3 bulan mepeh. Lepas tu 5 waktu pun tak dah. Malah dah aku. Banyak sangat. Pahala macam pahala semayang pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni afdal daripada 1000 bulan. 1 bulan ada 30 hari. Dah 1000 bulan 30,000 hari. Tak, 30,000 hari semayang. Demikian sebut oleh Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah dan dalam Ihya Ulumuddin pada kitab Tartibul Awrad, dan Syekh Abdul Qadir Al-Faqihi dalam Syarah Bidayatul Hidayah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 4 raka'atin ba'da al-isya'i al-akhirah yaqra'u min fi rak'atayn al-akhiratayn tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa alif lam min tanzil as-sajdah kutiba lahu ka 4 raka'atin min lailatul qadar. Artinya barang siapa sembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang Isyak yang akhir, padahal ia membaca di dalam 2 rakaat yang pertama itu akan kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad, dan membaca dalam rakaat yang kemudian daripada itu tabarakalladzi biyadihil mulk dan alif lam tanzil as-sajdah, nescaya disuratkan baginya seperti sembahyang 4 rakaat daripada malam Lailatul Qadar. Ni kelebihan-kelebihan kita dengar supaya kita rasa gemar nak buat. Nak dengar kelebihan tu baru rasa gemar. Kita dengar gaji RM600 sebulan baru rasa gemar. Tapi kalau kita tak tahu mana nilainya tinggi, kita tak rasa gemar. Tu yang duk berebut sangat pagi petang, siang malam tu, kita nampaklah gaji masing-masing. Kalau aku kerja sebulan boleh 800 riyal, tu rasa seronok kerja. Kalau tahu dah boleh 8 riyal sebulan, malah nak kerja. Ni kita tahu fadilah, takut jadi berasa ringan tubuh nak buat. Demikianlah hamba nakal pindah hadis ini dari kitab yang bernama Iqazul Qawabil Litaqarrubi bin Nawafil karangan Sayyidi Syekh Ibrahim Kurdi rahimahullahu ta'ala. Kata Sayyidi Abdullah Al-Haddad dalam kitab yang bernama An-Nasaihud Diniyah, wa hafizun ala 4 raka'atin ba'da salatul isya fa inna fiha fadlan katsira liqaulihi alaihi salam arba'un ba'da al-isya'i kamislihinna min lailatul qadar wa raka'atu fi lailatul qadar ta'dilu 30,000 raka'atin fi ghairiha min al-layali. Peliharakan olehmu atas mengerjakan sembahyang 4 rakaat kemudian daripada isyak, maka bahasanya dalamnya itu kelebihan yang amat banyak. Kerana sabda Nabi SAW bermula sembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang isyak itu seumpama sembahyang daripada malam Lailatul Qadar, dan 1 rakaat sembahyang dalam Lailatul Qadar itu menyamai 3,000 rakaat di dalam yang lain daripada malam Lailatul Qadar itu. Maka setelah itu engkau kerjakan sembahyang witir, dan sekurang-kurang witir itu 1 rakaat, dan sekurang-kurang akhmarnya itu 3 rakaat macam sembahyang maghrib dengan 2 salam, atau dengan 1 salam boleh juga. Sembahyang witir. Witir ni sembahyang sunat yang paling mahal sekali. Sembahyang witir. Kita bahang bulan Ramadan, habis Ramadan habis witir. Padahal tiap-tiap malam sunat witir. Apa salahnya 3 rakaat saja sembahyang witir. Kalau kita nak jaga sembahyang sunat tak perlu banyaklah. Pagi sembahyang duha 2 rakaat, malam sembahyang witir 3 rakaat, lepas tu bangun tengah malam sembahyang tahajud 2 rakaat. Sudah kelas kita akan stable cak ayam. Padang dah. Dan adalah Rasulullah membaca pada rakaat yang pertama kemudian dari Fatihah Sabbihisma rabbikal a'la, dan pada yang kedua kemudian dari Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada yang ketiga kemudian daripada Fatihah menjadi Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Macam yang tuk imam dia baca semua dah sembahyang witir 3 rakaat. Rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua Qul ya, rakaat ketiga 3 surah baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Surah ni dia panggil surah lazim, surah yang mesti.
Surah mestilah ke mana? Mestilah orang awam kita ni, kalangan orang jahil ni kena tahu. Tak? Hak di sisi orang alim lebih lagi. Ini surah yang mesti pada kita orang awam. Dia panggil surah mesti. Tak dapat hidup. Kalau tak berti surah ni bukan orang. Tak? Jadi hafal lah. Kuliah ayyuhal kafirun. Ada tak ingat kuliah? Awak kau ni. Tak? Sia-sia mak dia beranak dia. Tak ingat kuliah ayyuhal kafirun. Dia kata suruh hak manusia ni. Tak ingat. Surat khabar star baca. New Straight Time kepik celah tiup. Tiup kanan star. Nampak? Celah kakang kosmos. Surat khabar. Tapi baca Quran macam anjing nak mapuf. Kokang. Jadi kita dilahirkan sebagai orang Islam, tinggal nama saja Islam. La yabqa fi akhir zaman, la yabqa minal Islam illa ismuh. Pada akhir zaman Nabi kata tak tinggal lagi Islam naikkan nama. Tengok IC Abdul Rahman, tengok IC Abdul Qadir, tengok IC Zulkifli, nama Nabi. Tengok IC Yusuf, nama Nabi. Tengok IC Rabi'atul Adawiyah, tak puang. Tapi nampak luar dalam pakai betul. Mana awak gua ni ke dia. Zaman canggih ni. 7 hari 7 malam ratik tali tak jadi apa. Tak kata tu imam kampung jadi tak saya ratik. Tak. Kalau nak turun daripada langit tolong ratik tak jadi apa. Dia tak kenal Allah. Daripada muda patut galak sama. Masa ni duk orang motosikal bergendong, berkembik, bila patah apa semua. Tak. Kita tak rasa apa pasal tak kena anak kita, tak kena adik kita. Pasal kita ni tak ada perasaan. Tak ada perasaan ni alias hati mampus. Hati mampu kan? Tak ada perasaan. Hati mampu tu, tak rasa benda. Jadi kena rasa lah. Dan kalau kena anak kita gua ni, kita tengok anak orang, yelah, tak ada apa-apa lah. Gendong situ, gendong sini, gendong situ, gendong sini. Tak. Kena anak dara kita, kena adik kita, rasa gua ni. Dan yang terlebih akmal daripada itu 5 rakaat. Dan yang terlebih akmal daripada itu 7 rakaat. Dan lebih akmal daripada itu 9 rakaat. Dan lebih akmal daripada itu 11 rakaat. Ini sebanyak-banyak semayang witir. Tak usah sebelah lah, 3 sudah tiap-tiap malam. 3 rakaat sudah. Dia jangan ikut kelas orang tinggi-tinggi, jangan tiru. Tengok orang tinggi-tinggi, orang gaji besar, belanja besar, kita nak ikut dia. Tak boleh. Dia gaji besar. Dia chief komisioner pakai. Tak apa lah, dia nak pakai kereta 160,000. Kita nak stop perai. Boleh 700 dokok memang. Dah tu ni, hutang ni tinggal 8 riyal. Bawa nasi goreng pergi kerja. Dah boleh nak joli gitu. Qadar-qadar patuh. Itu juga dalam ibadah. Kita baca kitab-kitab tasawuf. Kehebatan orang dulu-dulu. Sampai semayang saja 400 rakaat. Jangan tiru. Mungkelah mana. 3 rakaat sudah kita. Constable ni. Dan sunat membaca kunut kemudian daripada rakaat yang akhir. Daripada witir pada nisfu akhir. Daripada bulan Ramadan. Kalau separuh bulan Ramadan orang baca kunut. Separuh kan. Separuh ada baca kunut. Separuh akhir 15 dan ke atas orang baca kunut. Dah 5 hari baca kunut. Masuk 20 dan ke atas. Dah ada kunut dah. Kedai masuk pilih. Nampak? Cokek ruang jalan banggu. Nabi kata 20 dan ke atas. Banyak ibadat lah. Pasal kemungkinan Lailatul Qadar lebih besar. Kita 20 dan ke atas geng-geng selalu. Nilai teriman ada. Teriman semua kok. Teriman nak pergi takeng. Nak raya. Maka jika kau niat bangun berbuat ibadat pada akhir malam, maka hendaklah engkau takhirkan sembahyang witir itu pada waktu itu. Jadi nama sembahyang witir itu pada waktu itu sembahyang tahajud. Kalau kita jenis bangun tengah malam, jaya awak witir lagi awak. Sembahyang tengah malam witir. Bangun tengah malam niat sembahyang itu. Usolli sunnatal witri. Lillahi ta'ala. Rakaat dah wajib sebut. Nak sebut juga sunat. Boleh? Jadilah witir kita itu tahajud. Sebab tahajud ni bukan mesti niat tahajud. Apa jua semayang fardu atau sunat kita buat selepas daripada tidur pada waktu malam, maka dikira tahajud. Maknanya bangun semayang pada waktu malam. Dan tahajud tidak mestinya solat. Baca Quran juga dikira tahajud juga. Jadi kita kunci jam tak apa. Nampak? Kita pakai tahajud belaka. Bermula dengan hari Jumaat baru ni, umat Islam
kerak bertahajud. Tak? Pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi tahajud. Argentina lawan Mexico. Tahajud. Tu imam. Tu imam depan kali. Rupang aku ni je tak tengok dah. Tak, rupang dia tukang gerak ni. Bang, bangun lah bang. Segur tau. Dia tukang gerak ni. Bagus kat dia berbiasa pada suami. Tapi tak salah. Bukan kata salah. Bangun tengok bola. Tapi tak bangun tahajud tu baru salah. Jadi tambah beri jadi salah sangat. Belang-belang bola. Bahan tajuk saya. Dia bukan dosa. Dia tak ubah dalam amalan dosa. Timbangan dosa lagi. Tapi lara gitulah habis masa. Jadi tak boleh habis masa. Tajuk boleh 2 rakaat. Masa rehat 2 rakaat. Habis itu 2 rakaat pula. Tidur tak ada apa-apa. Kerana sembahyang pada akhir malam amat besar pahalanya. Sama ada sembahyang witir atau sunat mutlak. Seperti sabda Nabi SAW, rak'atani yaka'uhumal abdu fi jawfil lailil akhiri khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Dia main lama ni piala dunia? Tengok. Ayah orang minat tahu lah tu. Ahli dia tahu. Bermula sembahyang 2 rakaat yang diperbuat oleh seorang hamba Allah di dalam setengah malam yang akhir itu lebih baik baginya daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Sembahyang tahajud mahal pada dunia. Batu dulu tak ada hal. Piti tak ada, harta tak ada, kereta tak ada hal. Dia ada harta mahal yang lebih berharga. Khairun minad dunya wa ma fiha. Kerti je tu, lebih mahal, lebih molek daripada dunia dan barang dalam dunia. Dunia ni siapa boleh milik? Tak ada orang boleh milik dunia. Kalau suti bumi ni, tak ada orang boleh. Boleh sikit-sikit seorang. Mu boleh Malaysia, aku boleh Thailand, aku boleh Singapura. Sikit-sikit orang boleh. Tapi nak suti tak boleh. Tak boleh suti. Kalau ada pun murah lagi. Mahal sembahyang tahajud. Kalau dulu tak ada hak, dia boleh ada, dia ada harta mahal dah. Harta tahajud dia panggil. Kalau orang nak curi tak boleh. Amalan mana boleh curi? Boleh curi? Tak boleh curi. PT boleh curi. Boleh dalam bank curi di pegawai bank. Masuk dalam apa, dalam lori PT tu. Buat lagi di pengawal. Tak cakap kapok. Taruh watika. Bang jana. Boleh kocek. Bang ni. Tak ada tempat lah tak. Dia curi apa? Susu. Bang dia orang curi. Umur pak-pak yang jauh-jauh ni. Toyuk. Dia lama orang minat. Memang tempat ni tempat bukan tempat selamat dunia. Nak suruh selamat ni boleh dunia. Pasal barang-barang boleh curi. Pahala tak boleh curi, amalan dicuri. Kita masuk rumah Tok Imam, kita nak curi pahala dia sembahyang jemaah. Dia tok kat mana pahala? Orang curi temu bodoh mana ada. Tak jumpa jari. Pasal bila kita buat amal, amalan itu diangkat ke langit kalau ikhlas, kalau Tuhan terima. Angkat langit. Bila angkat langit, diletak di dalam carta buku amalan kita. Orang lain tak boleh baca dah. Tak boleh kaset, tak boleh apa. Melainkan kita buat zalim korang, kita khianat korang, fitnah korang, baru orang berubah pindah ke orang lain. Mati stand pula. Tak boleh nak curi dah. Bila tak boleh nak curi, ada di sisi Allah, dah sibuk kabur. Ni bisi bangun mayang tahajud 2 rakaat bisi bangun macam kapal karang. Nak kabur dia tahajud. Saya amal 5 tahun dah tahajud malam-malam. Bodoh. Bahan bodoh tipu di setan. Setan dia tahu dah macam mana ni nak suruh dak buat tahajud rajin sangat. Sekak pun bangun juga kucijang. Degil ni. Gigi kok lain pula suruh cerita kau orang. Dia suruh punah kau. Cerita kau orang. Tak tahajud. Tak apa. 5 tahun lecing. 5 tahun ingat senang nak buat tahajud. Kan 5 malam lecing. Setan dari kau ke. La uwiyannahum ajma'in. Aku demi Allah aku akan pesongkan mereka semua sekali. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang aku dari nak pesong hamba-hambamu yang mukhlasin, yang ikhlas. Cerita kau orang. Baca Quran macam apa? Saya amal lama dah baca Quran 5 juzuk semalaman. Dah. Kabur kau orang. Nak mutah dengar.
Bodoh tu. Ibadat bodoh. Nah. Ibadat ni dia macam senjata sulit. Faham senjata sulit? Tahu tak kenapa? Ha? Alat kelamin, tahu? Orang nak tunjuk kau orang. Dah kalau jenis alat kelamin tunjuk kau orang, lalu orang, tengok ah. Dah, lalu orang, mari tengok. Orang betul tak tu? 3 suku ah. Betul tak kau orang? Tahu? 3 suku lah kalau tunjuk kau orang. Gitu juga. Ibadat kita macam kemaluan kita. Tahu dia orang tengok seorang pun kacing kemas-kemas si. Bom mangga pula setik kat Zik. Faham tak? Ni lambat orang tu. Tengok power tak? Kita kau orang. Tunjuk orang nak kelamin kau orang. Betul? Tak apa sara. Itu ibadat kita. Dah. Dia nak tunjuk kau orang ni dosa kita. Nak? Hak salah kita. Nak? Kabut orang dah. Hamba dosa banyak gitu gini. Baru orang bagi. Tu baru orang. Lepas tu kabur kan orang 5 gitu. Sedang kau kemudian daripada semayang isyak itu masyhur sibuk dengan muzakarah ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi guna kepada kita dunia dan akhirat. Walaupun ilmu tu ilmu doktor, tak apa memberi guna. Ilmu arkitek, tak apa memberi guna. Boleh buat bangunan, tak orang dapat maslahat, tak manfaat dengan sebab kita pandai ilmu buat bangunan, dipanggil ilmu akhirat juga. Nah, kalau niat hak tu kerana Allah, jadi fardu kifayah. Apatah lagi kalau ilmu akhirat. Muzakarah sama. Ilmu yang memberi manfaat, ilmu yang paling memberi manfaat, yang boleh membaiki akan ibadah kita sendiri, ilmu yang nampak akan kecacatan ibadah-ibadah kita dan kecacatan keburukan diri kita sendiri. Itu paling manfaat. Tu kata ambuh. Ambuh tu. Tak. Nak ilmu cerita orang. Bila bahas orang lain, power ustaz ni baru ustaz, power punya. Esok bahas kita kopi. Sedap, pereh malah, parok, jaga ke. 3 ucil bicuk dari. Dah, dia kena takut orang. Berat orang pasik kita sikit. Ustaz ni berisik ke apa ni? Marah selalu tu. Tak? Dolimung. Tak? Kerja menyapa. Tak? Nyapa. Pada jauh bayar dekat. Tak? Fa'angzir, maka beri takut. Tak? Ashiratakal akrabi. Tak? Akan anak beranak dekat dulu. Ni hak mari ni hak dekat. Jauh tu. Tak? Hak dekat tu. Biar takut. Biar berjuru. Kalau tak kena cara ngaji 20 tahun dah mesti mayang. Beraluk tak kenung. Tak. Hilaf ke pai kau kat punggung. Tak boleh nak buat juga. Tak kena tepat tu. Tak tahu halal haram. Wah tepi. Tak. Ayah mati dah boleh nak buat benda. Tak uji hukum. Panggil Tok Imam. Tok Imam jadi masa. Dan yang 30 tahun beragak tak kena. Ambil lah kan lagi nak buat. Apa dah tanda-tanda tak uji. Kau ada jadi mandi tukang batu orang mandi. Boleh jadi Tok Imam semayang-mayang. Maka ada manfaat, ada faedah kita berulang pergi mari surah tu masjid ni, surah tu masjid ni. Bila pak kita mati, kita jadi Tok Imam semayang-mayang. Ada buah tak nampak? Tak, ni tak. Orang sebarang baru semayang. Tak ada kena dengan orang lerang. Dah kalau orang sebarang baru mati lah ke? Siapa nak semayang-mayang? Tengok saja lah. Jelek kemayang balik. Atau mutalaah kitab ilmu yang beri manfaat. Kitab muzakarah ni tak ada kitab. Bincang bab ilmu. Bincang bab ilmu. Kau main-main juga. Sokang juga. Tu nak keluar-peluh. Tapi sokang siapa ada muzakarah ilmu, siapa ada mari surah, tu benda tu. Tu bodoh. Main bola malam badminton pula. Surah dah pergi. Tu bukan sokang tu. Bukan riadah tu berjadah. Riadah ni nak keluar peluh, nak sihat tubuh badan. Nak bakar kalori, biar anu habis gula dalam darah. Tu riadah. Apa tengah garik main juga. Nak garik main juga.
Tebuh main hitam tu. Dewan main hitam. Orang duk ngajar dia main tebuh bulu ayam. Bulasa. Bulasa tu nyanyi kerasa. Nah dah. Duk tebuh macam tu. Kaki bakit dengan raket badminton tu. Yonek kata tekok. Orang lain kita musalli erik pada masyarakat. Dah sibuk ngaji, kita Hidayatul Salikin. Dia raket 3 batang. Bulu taki hak tebah dah 3 lori. Bawa amu pada masyarakat lagi. Padamu dengan sebab badminton mu galik. Tak dah nak pergi surah, dah jijak kaki ke rumah Allah. Dalam satu hadis kata innan nasa yub'atsu yaumal qiyamah ala ma mata alaihi aw kama qala. Sesungguhnya manusia itu akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan apa yang dia duduk berani sangat dalam dunia itu. Dibangkitkan, diminat sangat badminton. Siapa ada risau rakit dia bangkit dengan raket badminton. Dia minat sangat bola, siapa ada datang pergi belajar agama datang. Bangkit dengan tianggu Allah. Erik tianggu kata tekok. Dia tianggu. Dengan kasut bola lah patah dak patah. Majlis yang dia berlaku. Nah, kata tekok. Balik dengan televisyen. Siapa tak pergi orang ngajar. Orang mari ngajar ni tak turun. Tak angkat TV. Bakit gantung TV tekok. Allah berah TV gantung tekok. Tak percaya balik ni test tu. Ikat tali rupiah. Ambil TV 14 inci. Tok dia tekok akak. Tapi tak ada orang ni 14. 29 kena tekok. Gitulah. Bergulir bating dia hari kiamat nanti. Nah, bawa. Kalau tak lalat, tak apa. Kalau lalat, kena gantung tekok dia. Akhirnya. Teh balik ni, sekali seorang. Nah. Atau berzikir. Atau membaca Quran. Baca Quran. Baca Quran ni boleh pahala. Apatah lagi kalau kita ikut hukum Quran. Ni zaman orang tak mau ikut hukum Quran. Baca pun tak mau. Dia pandang anak dia menerjah satu lagi ngaji Quran. Tak, ngaji Quran. Piak dia ayah kan. Tak, ayah lah pendek. Tak, ayah lah pendek. Baca kereta cawak kereta macam kuning jual kacang. Tak. Orang Melayu tapi macam bapak bangang. Atau mengucap salawat atas Nabi SAW atau segala perbuatan kebajikan yang membawa kepada akhirat. Tolong menolong gotong royong apa semua. Dah. Hari Sabtu baru ni malam Ahad. Namak. Majlis Namak. Dia panggil majlis Namak. Seseorang bawa nasi kunyit. Namak. Pesta pantai Batu Buruk. Habis turun. Surat Yasin noh lah paket bawa. Majlis Namak. Hangus habis. Budak-budak puang habis. Tak pakai kondom, tak pakai kondom. Tak. Macam-macam macam. Tubik anak tayuk lagi. Bila patah Allah bergulir di batin. Kita ingat ke piung telur naik ladang. Lah orang. Tak, piung kepala hitam. Punah jana dah. Judi minum arak. Obat batuk. Boleh pening kepala dari nak buat benda. Budak-budak muda. Tak. Kalau motor kau jahat lagi. Betul. Tahun 80-an itu cek-cek ring motor. Dia tak buat depan boleh. Lain ni kalau dia tengok boleh. Tak ada apa. Hari tu terapik, nak balik lerang, berhenti kat bukit cek. Tak. Pakaian terapik tapi motor dah kat. Dah nak balik kerja dah. Kat kata buah je kelilingnya perih. Sampai jadi kecil terapik. Ada api-api jahat lah gitu. Api-api jahat tau. Tak. Lama kita dulu, yang motor kau, tengok boleh lari. Jangan jing. Sampai jadi kecil motor. Kalau kita tengok butuh cek dia. Jadi habis-habis jahat lah. Kau banyak kau kuat pun kau tu. Itu balik Allah. Dan jangan engkau masyhur pada waktu itu dengan berhikayat yang sia-sia yang tiada memberi manfaat pada agama. Maka jikalau tiada mau masyhur akan demikian itu, maka itu tidur lebih baik daripada sia-siamu itu. Kalau tak berasa nak baca Quran, nak mengaji, nak apa, baik tidur lah. Tak. Pada duduk biar-biar jalan, ni ramai duduk tepi jalan.
Duduk tepi jalan ni Nabi larang. Melainkan tak dapat tidak orang jual. Memang kena jual tepi jalan. Takkan jual larut. Tak? Tu lain. Hidup saja. Bukan hidup tepi jalan. Amat. Oh ya dah. Tepuk. Orang lalu tengok. Orang kita. Ada semua hidup. Nampak kan? Cak ayam. Kena duduk tepi jalan. Tak boleh tu. Majlis tepi jalan. Banyak gangguan. Lalu mesti tengok. Bila tengok. Nampak? Mesti kata. Oh, ramai. Dia ramai ni. Padahal main gitu je slow. Buang masa. Maka bila engkau hendak tidur, maka hamparkan tempat tidurmu itu pada engkau tidur menghadap kiblat, padahal berbaring atas lambung yang kanan seperti mayat di dalam kubur. Kerana tidur itu seperti mati, dan bangun itu seperti yang dibangkitkan daripada kubur. Mudah-mudahan kau mati dalam tidur itu, maka mati dalam berbuat kebajikan. Kita nak tidur, kita buat duduk macam orang letak mayat dalam diam. Iaitu kepala arah laut, kaki tak kena arah darat. Rusuk kanan ni atas bumi, atas lembek. Rusuk kiri naik ke langit. Tak? Tu yang paling sunat sekali. Paling afdal sekali. Ni kitab tasawuf tarekat Samaniyah, Syekh Abdul Samad Palimbani. Anak murid Syekh Abdul Samad, Syekh Muhammad Samad Mekah. Tidur macam mayat. Mayat orang letak dalam liang. Dan mayat letak liang buah ni kita tak ada tengok. Ada juga tak ada tengok. Tidak tahu pun macam mana dalam liang. Dan dia pergi kubur dia tengok liang. Dia duduk jauh sikit, duduk atas belenda kat tetung sembang. Oh, power mana. 2 teh bang palang. Kubur tu cakap apa lagi. Nampak kan ni. Tidur. Betul pak tidur apa semua kain kebor. Ni awak tak ada bini lah. Tak ada bini. Betul tinggi. Kelambu-kelambu. Tak. Nikah lah. Kita konak kan. Dah apa ada rampak boleh pusing mula. Tak. Nikah lah. Tak malu tu. Network 104 tahun. Nak letak dalam muka kita. Nak awak pamas pasang. 104 tahun nikah. Ni apa benda 25 tahun tak mau nikah. Nampak komang ni. Malu ke Pok Cing? Pok Cing 30 bini. Belipak senang. Sedia tempat tidur. Kalau kita ada suami, kita wajib apa? Siap tempat tidur. Kita kena tahu. Kita suami kita kena siap. Siap lagu mana caranya? Siap tu macam kita baru nikah mula-mula mari. Kena buat gitu kan. Tengok orang baru nikah. Lembek gua ni. Kena tak kalah kali. Dah. Molek. Faham? Kuikik ada buat tanpa dia kati. Tak potong lagi. Kena buat gitu. Tiap-tiap malam biar tu lelaki kita tua lah pun. Kedua dari. Tinggal seputar gigi. Buat gitu juga. Macam baru malam nikah. Sembuh minyak angin bila 3 timba. Berapa sembuh di gerobak. Baru betul. Ni gak apa. Tengok orang belaki nak belaki. Lepas dia tutup lelaki letak belakang. Barang ni sepanah. Aduh bunyi. Tengok Allah. Panah hidup. Bini kemah kaki. Tak kasi. Berat nana kau puang. Nak ke lawa jangan kata nak lawa. Nak tu nak lawa. Ni nak ada renda nak apa. Jaga dah kisah kan. Pasir cupak. Ni molek. Batal tak tipu jari kita lelaki masa tidur tu. Mana pergi batal? Semak telur kati. Macam-macam kau puang tak anda. Dengarlah tu. Siap. Suami kita masuk pukul 12. Pukul 11 kita siap. Kalau kita nak tidur dulu, wajib kena minta izin. Ada orang buat lagi? Tak reti basuh belaka dah. Kita kena nak minta izin nak tidur. Nampak? Kita berkata, izin diperkenankan. Boleh tak gitu. Pasal kita raja. Raja ke kita memasuki ni suami? Tak. Raja, tapi raja tak rok. Raja gelek. Tak rok cetong. Dia kena minta izin. Sebab takut suami ada hajat gitu gini. Jadi kita ngatuk mata dah. Kita nak tengok bola ke apa. Kita nak tidur awal. Mesti minta izin. Tak.
Kita malah nak tubik dekat bawah, kita dekat atas dalam bilik. SMS. Tak ada apa-apa. Tak. Minta izin tidur. Tak ni. Ini bukan kurang. Tidur, mesti minta izin. Dia nak cari dua ni. Al-mar'atu salihah. Nampak? Khairu mata'id dunia. Isteri yang salihah terbaik ini ada maha-maha harga mata benda dunia. Tak, kelah dia ni. Tapi kini nak tidur minta izin. Saya minta izin nak tidur dulu ya. Umpamanya. Tak apa lah. Suami kata jangan tidur lagi. Tunggu aku dulu. Tunggu lah. Tak orang dia. Apa gitu benda. Gitu lah. Oh berat gitu tak. Tak berlaki. Dia hukum gitu. Dia ada hukum dia. Tak. Kita nak duduk kat orang ramai kena ikut peraturan. Naik atas jalan raya kena ikut peraturan JPJ. Tak. Seperti orang polis trafik. Dia ada peraturan. Peraturan jabat tanah ada peraturan kena ikut. Kalau tak mau ikut duduk Pulayu. Duduk seorang. Tak payah ikut. Siap tempat tidur dia. Suami masuk. Tak. Kita ready dah. Ni batal tak tahu kali. Kain gebor busuk pohon. Duk lelaki tarik tutup muka sejuk lepas tu. Busuk pohon bau. Berat kau puan. 4,000 tu sebesar. La ilaha illallah. Buat mahal ke berat. Kalau kau tahu 4 riyal ke beri gini. Dalam basuh malas dah pakai meseng. Semua meseng belaka. Nak tempat tidur suami pun takkan. Kalau ada jual meseng nak beli. Meseng tempat kemas tidur suami. Berat kau puan. Bekat sini. Bekat sini. Nak belau-belau kek-kek. Berat. Suami kita kan siap apa semua. Tak, jangan biar dia satu benda pun atas katil. Batal golek tu kena duduk molek, lanjut molek. Kain-kain biar katil tu ukur dengan kayu ruh. Dia sampai air dengan latar. Kau tu. Tengok dah orang-orang kemas bilik dalam hotel. Macam mana dia tarik kain. Ujung lek ni dengan ujung ni sama-sama 2 hung satu latar. Tidak buang kerja. Dia gitu bersih. Orang putih mari nak sewa bilik. Tengok sepanah ada, ngukur-ngukurnya ada, tak katik. Siapa nak duduk macam tu? Dah laku. Dia tengok pak tidur kita. Macam-macam benda. Nak boleh jarum. Cocok di punggung laki atau. Dah ingat tadi dah ada julu-julu. Cocok. Biar terus stop. Mari laki duduk berang. Start lalu malam ni. Ingat tu. Minta izin. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kiblat ni sebaik-baik jihad. Padahal berbaring atas lambung kanan seperti mayat di dalam kubur. Buat macam mayat lah. Mati sebelum mati adalah lebih baik daripada dak mati-mati semua. Dah mati keras. Mati sebelum mati ni kita hitungkan diri kita. Ni macam orang yang mati dah. Kerana tidur itu seperti mati. Tidur ni macam mati. Sebab tu tidur ni roh kita keluar. Roh yang qazah keluar. Kalau mati benar, ruhul hayah, ruh kehidupan keluar. Bila Allah Ta'ala izin masuk balik, kita hidup. Boleh bangun pada waktu pagi. Karena tu sunat kita kata, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menghidupkan aku semula setelah Tuhan matikan aku dalam tidur semalam. Dan kepadanya aku akan kembali. Mati. Tidur ni adik-beradik mati, sepupu mati. Lebih kurang lah. Bukan mati sungguh. Macam orang mati. Kalau tak percaya pergi kat orang mati, kita tanya, orang mati, 2 campur 2 berapa? Jadi jawab. Tanya orang tidur. Dia jawab. Tak boleh tak? Adik-beradik orang mati. Cuma kalau jitik hidung bangun. Tak? Kalau orang mati jitik hidung tak bangun. Orang mati kan? Tak bangun tak? Tok Guru gayung kalau mati. Waktu tukang mandi jitik batu dia. Tak bangun. Dah kata jitik hidung. Tak ada. Mati ni habis. Habis cerita. Nampak? Habis cerita. Dan bangun itu seperti dibangkitkan daripada kubur. Bangun tidur macam bangkit daripada kubur. Bangkit daripada kubur. Masing-masing akan diperhitungkan amalan. Mudah-mudahan kau mati dalam tidur itu. Maka mati dalam berbuat kebajikan. Mati dalam tidur. Jangan mati dalam tipu orang. Mati dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah. Mati dalam keadaan benci kepada orang yang berbuat agama. Benci ke tok guru, benci ke ulama', benci ke orang ngajar, benci ke ustaz. Mati.
Itu mati kafir tu. Mati sesat tu. Mati dajjal lagu tu. Dan sunat ketika nak tidur itu mengambil air sembahyang. Sunat lah. Ambil air sembahyang. Wuduk. Bukan wuduk nak sembahyang. Tapi wuduk macam nak sembahyang. Basuh muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Wuduk nak tidur dia panggil. Bila kita ambil wuduk nak tidur, kita setuh dengan isteri tak batal dah. Setuh dengan isteri tak batal. Ketuk tak batal juga. Berak pun tak batal juga. Mana? Gua ni budak tak batal pahala dia sampai ke bangun pagi. Kalau batal kena turun pula. Kita ambil wuduk nak tidur. Pasal kita tak ada nak buat benda dah, nak tidur dah. Ambil wuduk. Bila ambil wuduk naik atas katil, setuh pula bini. Turun pula ambil wuduk. Naik setuh pula, dah 23 pagi. Dari tengok bola. Umpamanya tak jadi tidur. Maka ulama kata, wuduk nak tidur, setuh isteri tak batal dah. Tapi tak boleh buat semayang. Pasal batal hak nisbah syariah. Nisbah pahala kerana buat tidur tak batal dah. Jadi kira tengok, dia dengar ambil wuduk masa nak tidur, dia beramal lalu. Tapi dia berbuat golek tengok. Bini dia kata apa pula bang? Ada wuduk. Mana dia? Tak tahu kali dah apa. Tak batal dah. Dan sunat engkau surat akan wasiatmu, maka engkau taruh di bawah bantal. Sunat. Zaman dulu Rabu bawa bantal. Learning macam-macam tempat lah. Dalam diary, dalam komputer boleh buat belaka. Wasiat ni pesan lah. Pesan benda-benda yang baik. Kalau kita ada harta, sunat wasiat. Kalau kita ada hutang, wajib wasiat. Ada hutang orang, kalau kita tak wasiat, dah ada ayah. Takkan orang-orang kita nak tolong bayar. Tapi kita wasiat, orang tolong bayar. Lepas kita. Tapi kalau tak ada harta, harus juga kita berwasiat. Wasiat lah. Apa-apa. Kalau kita ada harta, wasiat. Biar harta kita tak banyak pun, tak wasiat sedikit. Kalau aku mati, berilah 10 riyal ke surga ke masjid. Dah umpamanya. Wasiat tu. Wajib tunat. Bila ada harta, wajib tunat. Jangan tak ada pitih wasiat. Kalau aku mati, kalau ayah mati, berilah ke masjid tu 20,000. Tinggal 8 riyal. Tu dah jadi wajib tunat tu. Wasiat kepada waris tak sah. Wasiat pada bini, pada anak tak boleh. Wasiat ni hak dak akan saka. Surga, masjid, balasah, pondok, waris-waris, sepupu, hak dak akan saka. Kalau ayah mati bila-bila wilah ke sepupu ayah tu. Tak, hak duduk pada menjang tu. Tak umpamanya, pasal tidak akan saka. Begitu. Kalau anak tak boleh wasiat. Orang ni jahil tukir wasiat ke bini. Wasiat ke bini. Tak. Kalau aku mati, wilah harta kalau dinu kani kat ni, wi ke makmu, katakan anak. Wi ke mak. 3 buah rumah sebut dalam wasiat. Wi 3 buah. Dosa besar ayah. Bini pula makan haram pula. Mana boleh bagi tuan bagi dah kan. Bini pada mayat. Awak ni 1/8, ni 1/6, ni 1/4, ni 1/3. Ni 2/3, ni 1/2. Ada belaka dah. Wasiat ni hak tak makan saka kawan-kawan. Kalau kita mati, kita kawan sangat. Siang malam dengan dia. Tak, pas mana-mana pun dengan dia sama. Naik buah patah dengan dia 2 orang. Umpamanya. Kalau kita mati memang tak akan saka kawan. Kita wasiat. Kita wasiat. Kita ada 40,000 dalam bank, wasiat beri ke dia 1,000. Wajib kena beri. Dia gitu. Letak bawah batal. Tapi jangan letak bawah batal. Ni roba dia orang sebelah. Sebelah kita ada tidur pula seorang lagi. Nampak? Mek-mek. Dia pun gagal bawa batal. Tak? Kalau kata 1/8, dia potong 8, buat nombor 4. 1/4 boleh dia. Nak banyak. Dan dalam engkau waktu hendak tidur itu taubat, wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ada soalan tak? Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan tak? Ya baca kitab. Soalan, kenapa Isra' Mi'raj tidak berlaku pada waktu siang? Soalan, bilakah kalimah
Allah mula diperkenalkan? Adakah pada zaman Nabi Muhammad atau telah ada pada zaman Nabi sebelumnya? Dia tanya gitu. Dia kata, apa Isra Mi'raj berlaku malam, tak berlaku siang? Tak. Sebab apa? Kan malam kan? Subhanallazi asra bi 'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa laila. Tak. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis pada waktu malam. Al-Quran kata. Pasal apa berjalan pada waktu malam? Dia tanya. Jawab siapa tahu? Pasal kalau berjalan waktu siang, dia akan tanya pula, apa berjalan waktu siang? Betul tak? Sebab kalau Tuhan jalan siang, ada pula soalan, apa berjalan siang? Tak jalan malam. Kata setengah ulama, malam ini waktu yang sunyi. Tak, ketika orang lain tidur belaka, maka di situlah waktunya paling afdal untuk menunjukkan sesuatu perkara. Memang betul. Tak, nak tengok barang baik, jangan tengah hari, tengah malam sekarang. Tengah malam tunjuk barang baik. Jangan bersimpan tengah malam. Itu kata ulama. Itu sungguh nak tunjuk barang baik tengah malam. Ni nak tunjuk ni segala kebesaran Allah. Nampak? Liyuriyahu min ayatina, supaya dia dapat memperlihatkan bagi Nabi ini daripada ayat kami. Kami nak tunjuk pada Nabi tanda-tanda kebesaran kami. Nah, jadi pada waktu malam, waktu yang sunyi. Sebab tu waktu malam afdal bangun tahajud qiyamul lail. Walaupun negeri sebelah sana di siang, negeri sana dah afdal dia kena tunggu malam juga. Kerana malam ni waktu yang sangat lebih. Waktu orang tidur belaka, orang dah cara dah belaka, waktu itulah kalau kita nak khabar satu-satu benda, nak munajat dengan Allah, nak taubat, nak istighfar, paling afdal. Tak, waktu yang sunyi, yang hening. Kalimah Allah mula diperkenalkan sebelum daripada ada Nabi Adam lagi. Tak? Allah telah pun bernama Allah. Allah ni ismul lizati wajibil wujud. Allah ismul lizati wajibil wujud. Allah itu nama bagi zat yang wajib ada. Nah, Allah ini qadim. Namanya qadim. Lafzul jalalah ni lafaz yang qadim. La awwalalah. Tidak ada permulaan bagi lafaz Allah. Bukan Allah Ta'ala ada zat dulu, bila turun Nabi, barulah ada nama Allah. Tak. Itu nama. Dipergunakan apabila Allah Ta'ala mencipta Allah. Allah Ta'ala cipta malaikat, cipta iblis, cipta jin. Guna nama Allah. Tak. Sebut nama Allah. Kerana para malaikat memanggil Allah, Ya Allah, Allahumma. Ini sebut dalam hadis-hadis. Sebelum lagi dicipta Nabi Adam AS, Allahumma, wahai Tuhan. Oh Tuhan kami. Panggil Allah dah. Dan bila Nabi Adam pun gitu juga, dicipta Nabi Adam, pun panggil lafzul jalalah. Jangan kata nama Allah ini ada kemudian ni. Tak. Dia bukannya nama kita. Nama kita dia kediang daripada zat. Nama kita ada lagi masa zat kita ada. Zat kita ada 4 bulan dalam kandungan. Ada lagi nama. 8 bulan dalam kandungan. Tak ada lagi nama. Beranak. Tak ada lagi nama. 7 hari baru ubah nama. Allah Ta'ala ada gitu. Dia tidak ada pendahuluan bagi namanya sebagaimana dirinya sendiri. Tidak ada dulu kediam. Dia yang awal belaka. Yang awal zat dia, nama dia. Cuma kita tahu kediam. Orang lain, makhluk tahu kediam. Rupa-rupanya nama Allah, Tuhan yang berhak disembah. Bukan zaman Nabi Muhammad. Lama dah. Begitu juga dengan Islam lah. Islam sejak zaman Nabi Adam AS. Nama Allah dalam syurga menggunakan lafzul jalalah dalam syurga lagi. Dia gitu. Tak ada soalan. Ada lagi? Kok. Zaman Nabi Adam. Zaman Kha itu ada pada zat Kha mana ni? Tulisan Allah ni tulisan Arab. Sejak Nabi Adam. Nabi Adam ni tak menggunakan tulisan. Nampak? Tidak menggunakan tulisan. Kalau ikut Jawa dia tak menggunakan tulisan, menggunakan pertuturan.
Dia dah boleh jalan. Ada sebut di dalam kitab Al-Anwar. Maksudnya lapar Allah itu dilihat oleh para malaikat di langit. Sebelum daripada turun Nabi Adam AS, ada nampak tulisan Allah. Nah, lepas tu tak pelik ni, ada bentuk awam, ada bentuk ni, bentuk ni. Nah, lepas tu dikira khas juga. Kalau nak kira tulis ni sejak selepas zaman Nabi Adam, pada zaman Nabi Idris AS. Mulanya direka tulisan. Faham? Zaman Nabi Idris ikut sejarah. Nampak? Okey. Lagi? Ya. Dia pada masa tu ada satu golongan tu mencari-cari Nabi. Kalau kita ni dalam keadaan kecil ni tak buat nak cari Nabi. Jadi ada ke semua orang boleh cari Nabi ataupun orang yang berkit Nabi pun boleh cari Nabi juga. Gitu. Ya, dia kata pada masyarakat dia umat akan cari Nabi. Adakah semua orang cari Nabi? Ataupun ada orang tak boleh nak cari Nabi? Baik. Jawapan ni, apabila kesusahan di hari kiamat, di padang mahsyar, di bumi yang baharu Tuhan awak mari, dengan keadaan sesak ramai, dengan keadaan peluh, panas, matahari rendah, kodas batu atas kepala, tak, masing-masing pun minta tolong sama sendiri dulu. Bila tak jadi dah minta diri sama, dia tak tolong sama sendiri, adalah suara-suara yang mengatakan kita cari Nabi. Nampak? Kita cari Nabi. Maka cari Nabi ni semua umat cari Nabi. Semua umat mencari Nabi. Maksudnya kata Al-Imamul Qurtubi, mana umat Nabi Isa akan cari Nabi Isa. Umat Nabi Muhammad akan cari umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa akan cari Nabi. Dan Nabi ni ada 300 lebih. 124 ribu orang sebenarnya. 124 ribu orang Nabi. Rasul 313 atau 315 orang. Tak, masing-masing cari Nabi. Direkah cerita tu, dia kumpul satu umat tu. Dia kata ginilah, kita cari Nabi Adam dulu. Jadi senang. Kerana Nabi Adam dia bapak yang mula-mula sekali. Tak. Jadi bila cari Nabi Adam ni, umat Nabi Muhammad cari juga. Tak. Pasal masuk semua dalam hadis. Cari juga. Cuma qada lelah masing-masing atas malam. Orang malam banyak tak lelah. Dalam cari, dia berasa sebetul cari je. Orang yang tak ada amalan berasa macam 1000 tahun baru jumpa Nabi Adam. Orang yang amalannya banyak berasa macam seminggu jumpa tu. Nah. Nabi Adam kata tak boleh tolong. Jumpa pula Nabi Musa kata tak boleh tolong. Nah, jumpa Nabi Ibrahim kata aku tak boleh tolong. Jumpa Nabi Nuh kata tak boleh tolong. Jumpa Nabi Isa kata tak boleh tolong. Akhirnya jumpa Nabi Muhammad SAW baru kata boleh tolong. Tapi tolong umat masing-masing. Setelah Nabi minta faslul qada. Yang Nabi tolong semua umat pada masa ni saja. Faslul qada. Dia panggil syafa'atul uzma. Nak menjatuhkan hukuman dengan cepat. Hak tu semua umat dapat syafaat Nabi. Hak kafir, hak beriman, hak tocah, ayah ping, tak semayang, judi, darah harok, boleh berlaku syafaat ni. Syafaat mana? Nabi kata tolong cepatkan perbicaraan. Bukan mana dia dapat nikmat. Syafa'atul uzma nak mencepatkan. Pasal duk main kot pospong mau lambat. Biar cepat sikit putusan mahkamah. Nabi kata boleh. Bila jatuh putusan, masing-masing dah minta merayu Nabi masing-masing. Jadi umat Nabi Musa hak deraka pada kitab Taurat tak mau ikut. Bila jatuh putusan masuk neraka, dia akan merayu pada Nabi Musa. Nabi Musa kata tak boleh tolong juga. Umat Nabi Muhammad paling ramai. Dan ramai akan jari Nabi Muhammad SAW bila masing-masing dapat tiket masuk neraka. Dapat tiket masuk neraka dah. Muka dah siap dengan nombor IC ada atas pintu neraka. Maka cari Nabi-Nabi pun hak mana hak Tuhan izin syafaat, ada pula syafaat khas, iaitu dah masuk neraka tak jadi masuk dengan syafaat Nabi. Bukan semua orang. Ada yang patut masuk 1000 tahun, 500 tahun saja masuk syafaat Nabi tak. Ada yang masuk dah dikeluarkan semula syafaat Nabi tak. Tak. Jadi dah semualah orang yang cari Nabi Muhammad SAW, Nabi akan tolong. Tekah-tekah saja. Kada-kada orang. Jadi orang yang Nabi akan tolong ni orang yang berbuat dosa. Ketika hidup dalam dunia, tak. Tapi mereka ini tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala.
Tidak lawan Allah. Tak tolak Allah. Buat dosa dia dengan Tuhan, dia dengan manusia. Bukan dosa-dosa yang menghina Quran, tolak hukum, tolak macam-macam, anti hadis dan sebagainya. Kalau tu tak ada syafaat tu. Kalau ada syafaat ni, dosa dia bawa orang puang main biar pacar, dapat syafaat gitu. Kalau tu kalau izin, orang ringan boleh. Dosa mina arak ditaubat. Tak ingat nak taubat hari tu mati dalam keadaan mabuk. Kalau bersyafaat boleh. Tapi dosa lawang para rasul tak ada apa tu. Tak mau ikut jalan rasul, waktu tak ada dapat syafaat berat nanam. Sekarang jalan rasul telah ada di depan mata kita. Ulama-ulama duk mengajar surah masjid ni jalan rasul. Hak lain tu jalan-jalan sesat. Kita pergi ikut jalan sesat kau. Lepas tu bila-bila boleh syafaat. Tak ada cang tu. Bab petunjuk telah ada di depan kita, jalan yang sebenar. Dalam Quran cerita begini hukum, dalam hadis cerita begini. Ada dah. Tak mau ikut juga. Syafaat adalah mustahil pada adat, walaupun tidak mustahil pada akal. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang mendahkai rasul, tak mau ikut jalan nabi, anti nabi, tak mau ikut konak kok lain, kemudian daripada nyata baginya segala petunjuk. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dia ikut bukan jalan orang beriman, jalan orang putih ikut. Jalan orang kafir dia ikut, peseng. Dalam apa jua keadaan, jangan ikut jalan lain. Nuwallihi ma tawalla. Kami akan beri dia dapat ikut apa yang dia nak ikut dengan kemudahan. Dia boleh ikut orang sesat. Sekarang kita mau ikut ulama, nak ikut orang sesat. Ikut Dia kata nuwallihi ma tawalla. Kami beri dia kemudahan dapat ikut apa yang dia nak ikut. Tapi ingat, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan bakar dia dalam api neraka jahanam. Itu janji Allah. Wa sa'at masira, seburuk-buruk tempat kembali, tiada lain melainkan api neraka jahanam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.